Kuching. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Saya ingin berterima kasih kerana diberikan peluang untuk menyertai perbahasan belanjawan 2025 ini. Saya ingin memulakan perbahasan saya dengan menyentuh sesuatu kenyataan yang telah dibuat oleh Ahli Parlimen Bersut pada minggu lalu berkenaan seorang pembunuhan seekor anjing bernama Kopi yang dikatakan perlu kerana ia memberikan kesan negatif seperti mengacau dan mengganggu di kawasan sekitar dan ancaman penyakit rabies. Saya masih ingat pada masa itu beliau menyatakan kenyataan tersebut. Saya telah bangun untuk cuba membetulkan kenyataan tersebut tetapi tak ada kesempatan. Maka sekarang saya minta izin untuk memberikan fakta, kajian yang sedia ada dan juga undang-undang sedia ada untuk isu ini. Percayalah, kami di Sarawak sudah bertahun-tahun menghadapi wabak rabies. Kami ada sedikit pengalaman dan juga pengetahuan dalam hal ini. Pertama sekali, apakah undang-undang yang kita ada sedia? Ada. Di bawah Akta Kebajikan Haiwan 2015, menyediakan 3 peruntukan utama mengenai kekejaman haiwan. Seksyen 29, seksyen ini melarang kekejaman terhadap haiwan, menggariskan tindakan yang dianggap kejam termasuk menyebabkan penderitaan atau kemudaratan yang tidak perlu. Seksyen 30 melarang membunuh haiwan dengan menggunakan cara yang kejam dengan memperincikan bahawa sebarang perbuatan membunuh mestilah berperi kemanusiaan, bukan menembak mati seperti dalam kes ini. Dan juga Seksyen 31 memperuntukkan denda sebanyak 100,000 atau dipenjara sehingga 3 tahun ataupun kedua-duanya sekali. Jadi bagi saya ini adalah tanggungjawab bersama untuk kita merealisasikan peruntukan undang-undang ini. Dan sebagai seorang penggubal undang-undang, kita haruslah peka dan menawarkan kaedah yang lebih berperi kemanusiaan dan lebih penting, yang lebih efektif untuk menangani isu ini. Dan apakah kaedah tersebut? Berbagai kajian, pengalaman dari negara lain termasuk laporan World Rabies Association, laporan kajian Zoonosis and Public Health, saranan dari WHO, World Organization for Animal Health WOAH dan Food Agriculture Organization FAO, kaedah yang paling efektif dan berperi kemanusiaan adalah TNVR ataupun dengan izin Trap, Neuter, Vaccinate and Return. Ia boleh membolehkan haiwan menjalankan kehidupan mereka tanpa menyumbang kepada pembiakan yang berlebihan di sesuatu kawasan. TNVR juga menyediakan faedah kesihatan di mana apabila kita mengembirikan haiwan tersebut, ia boleh membawa kepada kesihatan lebih baik, mengurangkan risiko penyakit dan juga kecenderungan terhadap tertentu yang berkaitan dengan perayaan ataupun pergaduhan antara anjing liar. Saya berikan beberapa kejayaan TNVR. Majlis Bandaraya Pulau Pinang telah mengembirikan 6,000 lebih anjing liar sejak dilaksanakan dan ia telah mengekang pertambahan anjing liar tersebut. Selangor, kerajaan tempatan telah mengembirikan sekitar 2,000 ekor anjing liar. Kuala Lumpur, 1,500 pada tahun 2022. Malah satu contoh lain di luar negara, di Forest City, California, di mana 175 kucing pada awalnya jumlah kucing liar di kawasan tersebut telah menurun sebanyak 99.4% apabila mereka melakukan program TNVR tersebut. Jadi apakah langkah kita selepas kes Kopi ini? Saya menyeru agar badan-badan kerajaan seperti pihak berkuasa majlis haruslah dilatih dengan TNVR, kaedah TNVR ini. Saya harap kerajaan KPKT juga akan memperuntukkan beberapa dana untuk inisiatif TNVR ini kepada setiap negeri. Majlis tempatan juga haruslah bekerjasama dengan NGO untuk menggunakan kepakaran dan juga rangkaian sukarelawan yang mereka ada untuk mempromosikan kaedah yang baik supaya ada amalan dan juga standard antarabangsa untuk menguruskan populasi anjing liar di negara kita. Tuan Yang di-Pertua, saya menyambut baik hasrat dan juga arahan Perdana Menteri yang bukan hanya telah mengarahkan khazanah untuk melakukan audit dalaman bagi menyiasat kerugian pelaburan dalam Fashion Valley, tetapi juga mengarahkan Jabatan Audit Negara untuk melakukan pengauditan terhadap 2,000 syarikat berkaitan kerajaan GLC. Ini satu isu yang sangat penting, bukan saja kerana melibatkan kerugian wang rakyat yang banyak, tetapi menyentuh tentang perkara yang lebih penting ataupun dengan izin the elephant in the room, iaitu tata kelola dan accountability dalam pengurusan GLC dan GLIC ini. Untung rugi memang bukannya parameter tunggal dalam sesebuah pelaburan. Untuk rekod, contohnya syarikat Grab pada mulanya juga ada mengalami kerugian sebelum mereka dapat pelaburan, sebelum listing mereka juga. Tetapi ada value, ada potensi dalam syarikat tersebut. Jadi apa yang isu yang kita harus lihat dan fokus?
pada isu ini ada dua perkara. Nombor satu, bagaimana Fashion Valley ini boleh mendapat investment atau pelaburan daripada GLC kita, wahal syarikat-syarikat lain, contohnya Grab, tidak dapat bantuan yang diperlukan. Sekarang Grab unicorn di Singapura. Dengan izin, it's a missed opportunity. Syarikat Fashion Valley ini mendapat suntikan bukan hanya 1-2 juta, tetapi lebih 40 juta. Soalannya, bagaimana jumlah ini ditentukan? Apakah proses penentuan kuantum yang diberikan? Alasan yang saya baca untuk pelaburan ini adalah untuk memperkasakan bisnes Marine Putra. Dan ini saya sokong sepenuhnya. Tapi jumlah dana tersebut, jika ia digunakan dengan baik, boleh memperkasakan beratus-ratus bisnes Marine Putra dan bukan Marine Putra yang lain. Berapa ramai startup orang muda keluar ke negara untuk dapat funding kerana dalam negara mereka bagaikan pengemis. Jadi apakah proses pemilihan supaya semua rakyat Malaysia menikmati suntikan saja, bukan orang yang ada kabel atau ada geng-geng elit negara saja? Isu kedua, macam mana GLIC atau GLC ini membuat satu pelaburan berugi berjuta-juta untuk banyak tahun, tapi tak ada proses pemantauan, accountability atau safeguard, walaupun dah lama rugi. Kalau saya seorang investor, saya melabur satu jumlah yang besar, takkan saya tidak memantau pelaburan saya dan biar rugi bertahun-tahun begitu saja. Jadi apakah safeguards dengan izinnya sepatutnya ada dalam pelaburan tersebut supaya untung rugi pelaburan dapat dikawal, malah kita dapat memantau, memberikan nasihat kepada mereka yang pelaburan tersebut terus diberikan. Takkan kita bagi 40 juta dan biar mereka buat suka hati. Jadi, seperti saya kata tadi, untung rugi itu sebahagian dari pelaburan. Tetapi ia boleh dikawal. Pembahaziran ini dapat dielakkan kerana duit dan pelaburan tersebut sebenarnya yang dibazirkan tersebut boleh digunakan untuk bisnes-bisnes yang lain. Kita tak nak menghabiskan atau merebut peluang orang lain untuk mendapat suntikan tersebut. Jadi itu yang betul. Some heads must roll. Perlu ada accountability dalam hal ini. Sebenarnya saham telah dijual pada 2023. Kenapa sampai sekarang kita tak mendengar sebarang tindakan yang diambil? Kalau kita lihat di Singapura, termasuk ada juga kerugian dan disebabkan ada accountability, ada orang yang terpaksa meletak jawatan. Tuan yang betul, pengumuman kerajaan mengenai program nasionalisasi untuk Badan Berkanun dan GLC adalah satu perkara yang penting. We have to reform our GLC and GLIC. Isu ini sangat tepat pada masanya. Dan sebenarnya bukan baru. Sejak rancangan Malaysia ke-11 kita dah bincang isu ini. Jadi persoalan yang paling penting sekarang, kita tidak mahu hanya satu rancangan ataupun percakapan yang cantik di atas kertas, tetapi dihalang atas pelaksanaan yang lemah. Oleh itu, ada beberapa isu yang kita tengah tangani dalam reformasi GLC. Nombor satu, kita haruslah belajar dari pengalaman yang lalu, mengambil pengajaran daripada latihan rasionalisasi sebelumnya, dalam dan di luar negara. Kedua, kita perlukan pasukan yang cekap dan pelbagai. Kejayaan usaha rasionalisasi bergantung pada mengumpulkan pasukan yang ada diverse, yang mempunyai kelayakan dan kepakaran yang kukuh dan utuh. Pendekatan pelbagai disiplin boleh memperkayakan pembuatan keputusan dan menggabungkan pelbagai perspektif dan penyelesaian inovatif kepada cadangan yang kompleks. Bagi saya, agensi seperti Talent Corp memainkan peranan yang penting dalam mengumpulkan pasukan tersebut. Ketiga, kita haruslah memanfaatkan analitika data besar, menggabungkan analisa data besar ke dalam perancangan tenaga kerja dalam penting dalam landscape tersebut. Empat, transformasi yang bantan. Kemampanan adalah penting dalam proses transformasi. Kelima, penyelesaian juga haruslah menyiasatkan penjimatan kos operasi yang ketara. Kita haruslah menambah baik pengalaman pelanggan, mesti menjadi keutamaan. Kita haruslah menyampaikan perkhidmatan yang lebih pantas, lebih cekap kepada rakyat, pelabur, pengusaha mikro, kecil dan sederhana. Kalau kita dapat lakukan dengan baik, kita dapat meningkatkan sumbangan PKS kepada keluaran dalam negara kasar daripada 39% hingga 41% seperti yang disasarkan dalam Rancangan Malaysia ke-12. Kesimpulannya, rasionalisasi Badan Berkanun dan GLC di Malaysia sebenarnya adalah memberikan peluang berharga untuk kita meningkatkan kecekapan, accountability dan juga penyampaian perkhidmatan dalam sektor awam.
Jadi saya bercadang dalam isu berkepentingan tinggi ini, sepatutnya ada pelibatan lebih banyak ahli parlimen di sini. Saya berharap semua pelaburan berkepentingan ataupun penyata kewantian di setiap GLC, GLIC dapat dibantangkan di parlimen, terutamanya di JKPK, Jawatan Khas Parlimen Kewangan. Dan jika mungkin kita wujudkan satu jawatan kuasa khas parlimen untuk reformasi GLC dan JLIC ini untuk mendapatkan input daripada ahli parlimen duipartisan yang berpengalaman dalam hal ini. Tuan Yang Dipertua, saya akan habiskan dalam isu ini. Persediaan untuk Malaysia menjadi negara menua atau dengan izin super age country. Nombor satu, kita ada satu krisis populasi menua. Malaysia diramalkan menjadi negara super age dalam masa 30 tahun yang akan datang. Dalam perbahasan sebelum ini, saya telah tekankan tentang kos kesihatan yang tinggi. Pada hari ini, saya ingin membawa satu aspek yang lain. Menjelang 2040, 33% daripada pekerjaan akan berada dalam sektor tidak formal, menyebabkan ramai pekerja tanpa jaminan pendapatan di hari tua yang pasti. Hari tua yang nanti. Pada masa kini, 51% pencalon kadar PSP di bawah umur 55 tahun mempunyai simpanan kurang daripada RM10,000. Bermakna hanya RM40 sebulan dalam tempoh 20 tahun. Statistik yang membimbangkan ini menunjukkan risiko kemiskinan yang meluas di kalangan pesara jika tiada reformasi digubalkan dan dilakukan. Kesan sosial dan ekonomi jika tiada tindakan. Jika Malaysia gagal menangani simpanan persaraan yang tidak mencukupi dan kekurangan perlindungan pensyen, negara akan menghadapi cabaran sosial dan ekonomi yang ketara. Populasi warga emas yang semakin meningkat tanpa pendapatan yang mencukupi akan membawa kepada peningkatan kadar kemiskinan, kos penjagaan kesihatan dan ketidaksamaan sosial. Selain itu, beban penjagaan mungkin akan beralih kepada generasi muda, memburukkan lagi tekanan kewangan kepada seisi keluarga. Jadi keperluan sistem insurans sosial komprehensif. Banyak negara kita telah beralih kepada sistem kumpulan wang simpanan kepada skim pensyen yang komprehensif untuk menjamin kebesaran yang stabil. Saya rasa Malaysia mesti mempertimbangkan peralihan ini untuk memastikan kestabilan sosial dan ekonomi bagi penduduk yang menenua. Kita kena mewujudkan sistem insurans sosial seperti yang dikatakan oleh Segamat tadi. Saya telah bahas sebelum ini. Akan menjamin pendapatan persaraan tapi juga mengurangkan kebergantungan kepada sistem sokongan yang tidak formal yang mungkin tidak mampan apabila populasi yang mengangkat. Oleh itu yang dibetul saya bercadang agar kita memperluaskan skim perkeso contohnya SKSSR untuk melindungi pekerja yang penjagaan tanpa gaji. Kenapa yang penting? Nombor satu, pengiktirafan pekerjaan penjagaan tanpa gaji. Pekerjaan penjagaan tanpa gaji seperti penjagaan kanak-kanak, warga emas atau ahli keluarga yang kurang upaya seringkali tidak diiktiraf walaupun peranannya yang kritikal dalam menyokong sebuah keluarga dan komuniti. Kalau kita memperluaskan SKSSR untuk merangkumi pekerjaan ini dan menawarkan perlindungan sosial yang amat diperlukan oleh setiap individu, terutamanya kaum wanita yang menyediakan penjagaan penting tanpa gaji, kita dapat menjaga mereka, memastikan bahawa golongan ini tidak diabaikan, tidak dipinggirkan dan mereka dijaga apabila kami menua. Kerana tanpa perlindungan sosial, mereka terdedah kepada kemiskinan, terutamanya seperti katakan tadi pada usia tua. Jika pekerjaan ini tidak dilindungi, beban kewangan kepada keluarga dan masyarakat akan meningkat kerana bergelut untuk menyokong mereka tidak mempunyai simpanan persaraan atau pekerjaan. Bandar Kuching. Ya. Mohon pandangan sikit. Saya tak ada masa tapi saya bagi 10 Timbalan saat. speaker boleh. Silakan, Terima kasih. Jadi saya tertarik dengan cadangan Bandar Kuching tadi dan saya ingin tambah sikit. Mohon pandangan Bandar Kuching. Memandangkan SKSSR, skim ini memang popular di luar sana. Ramai rakyat yang kerja sendiri memang peminat untuk subscribe untuk jadi pencarum. Dan ramai yang bekerja di Singapura juga, mereka juga peminat mencarum dalam skim SKSSR ini. Kerana apabila mereka ulang alik antara Singapura dan Johor Bahru, kalau berlaku kemalangan di Singapura, tak ada masalah. Di sana ada insurans untuk cover mereka semua. Tapi apabila mereka ulang alik tiap-tiap hari, berlakulah kemalangan di Johor. Itu berlaku masalah dan langsung tak ada insurans yang cover untuk mereka. Dan langsung tak ada apa-apa benda selain kalau mereka ada insurans private
Dan itu yang biasanya jadi masalah, keluarga terus bertepan dengan isu kewangan dan berbagai isu lah. Jadi mohon pandangan Bandar Kuching sama ada kita perlu ada satu skim atau memperluaskan skim SKSSR untuk memberi perlindungan kepada pekerja warga Malaysia yang kerja di Singapura yang ulangi tiap-tiap hari antara dua negara. Terima kasih, saya sangat setuju dan saya ingin izinkan untuk masukkan dalam ucapan saya dan saya akan akhiri dengan cadangan terakhir. Memang kita lihat faedah jangka panjang memperluaskan SKSR ini. Kita memberikan perlindungan sosial kepada pekerja jagaan tanpa gaji. Kita bukan saja dapat meningkatkan kesejahteraan golongan terbabit, bahkan meningkatkan perpaduan sosial dan produktiviti ekonomi. Kita memastikan pekerjaan ini dilindungi untuk mengurangkan jurang ketidaksamaan jantina, mengurangkan kebertanggungan kepada sokongan kewangan keluarga dan juga menyumbang kepada kestabilan kewangan yang lebih besar dalam jangka masa panjang. Risiko jika tidak bertindak tanpa memperluaskan SKSR, kita berisiko mengekalkan ketidakadilan antara jantina dan meninggalkan berjuta-juta pekerja ini tanpa jaringan keselamatan. Oleh itu yang dipertua, saya menyeru agar kesemua diberikan peranan yang lebih penting untuk menyediakan anjakan demografi ini untuk membangunkan dasar yang menggalakkan simpanan dan keselamatan sosial yang mencukupi untuk penduduk kita yang semakin menua. Ini adalah satu berdasarkan amalan antarabangsa juga dan kita tidak mahu ketinggalan sebagai negara Malaysia yang tercinta ini. Jadi saya ingin mengakhiri perbahasan saya dengan menyokong perbelanjawan ini dan satu rangkap pantun dengan izin. Nantilah kedua ia punya. Belanjawan diumum penuh berhikmah. Bantuan diberi segenap lapisan. Harapan rakyat kian cerah. Masa depan gemilang jadi impian. Dengan itu, sekian terima kasih. Yang berhormat